Shalom, menjadi terkerindu dalam Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, kita bertemu baru bersemayang secara online bersama engkau Gereja St. Mary Ministry Iban, ya, Pak Kuala Lumpur tu. Aku melalu ke semua kita harapan gereja St. Mary, SCA, Menakap Anglican Center, bala alumni kita dari St. Mary, St. Peter Church, Kulai, St. Joseph Kemaman, St. David Melaka, Life Center Arau. Aku lalu ke kita, waktu kita bersama bersemayang ke pagi itu bergulai ministry band dari gereja St. Mary Kuala Lumpur. Kami ngegati lalu ke semua kita. Lalu kena kita ngepon ke servis kita pagi itu. Aram kita sama bersampi, aku ngulu kita dalam sampi. Tuhan, apa kami terserda Yahweh tadi semina dikelala kami dengan Tuhan Yesus Kristus. Kami berterima kasih sekali lagi Tuhan, kami sudah bertemu membala menjadi kami dalam sembahyang secara online tu. Roh Kudus non ngiring kami, non beri kami penemu, non muka hati kami, non muka pening kami, wan muka mata kami, awak kesemutai terpedak telinga kami medak Kristus. Dia sudah mati ke kami, ngampun dosa kami. Berarti dia dibertakhta di atas syurga, disemampai bersampi ke kami. Terima kasih Tuhan. Nyerah megak, jaga kongsi terbaik. Reverend Tim Nicole lagi. Awak ke Roh Kudus nuante nerang lagi kami. Roh Kudus nuanti ngajar kami. Bahkan ni kami boleh ninga jakuk nuannya. Terima kasih Tuhan. Kami nyerah semua tu berjari nuanti kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersampi. Amin. Lalu menjadi terkinduk dalam Yesus Kristus. Minggu tu, minggu ke-20 udah Trinity. Lalu sampai terletak kami kita minggu tu temunya itu. Sama-sama kita nyebut Tuhan Yahweh, tipun semua penghidup, Roh Kudus nuan bisi nyikap kami, menak pemerit nuan, ngambil ke kami tau hidup nete ke ajar Kristus, lalu rajin hati ngerjan penekat nuan awak ke kami tau boleh, penghidup meruan bergulai, gua semua utai ti udah digagat nuan, oleh Yesus Kristus. Anak nuan Tuhan kami ti hidup lalu megai perintah ngau nuan ngau Roh Kudus tindang petara siku hari dia tu datai ke belama lamaya. Amen. Pengerindu pengelantang dalam hidupku, tubuh semangat ku serah ngagai nuan Tuhan. Ambis hati, ambis runing punya manu
Aran kita sama macam mulia. Mulia ke Yahweh dalam tip madu tinggi, selamatkan biaya dalam dunia. Tuhan apai Raja Serga, Yahweh ti madu berkuasa tiapai semua. Kami nyembah Nuan, kami beri terima kasih so Nuan. Kami muji Nuan, ketegal mulia Nuan. Tuhan Yesus Kristus anak tunggal apai, Tuhan anak domba apai, Nuan ti muai dosa manusia kasih ke kami. Nuan ti duduk muak ke kanan apai, sambut sembayang kami. Laban semina Nuan si kuaja ti kudus, Nuan aja ti Tuhan, Nuan aja ti madu tinggi. Tuhan Yesus sama Roh Kudus dalam mulia apai. Amin. Baca keterubah diambil dari Rom 8 ayat 18 ngagai 25. Rom 8 ayat 18 ngagai 25. Mulia kejemah ilah. Aku ngira pemerintah ti ditat ke kita dia tu ndak uliah dibanding ke enggak mulia ti dekat dipandang ke ngagai kita. 8. Semua utai ti udah digagak Tuhan, endang balat lelengau nganti Tuhan mandang ke bala anak ia. 8. Semua utai ti udah digagak Tuhan, endang ditagak nadai reti lagi. Ukai oleh penekak sidak empu, tak oleh penekak Tuhan, kengagak ia bakaya ngaraka. Semua utai ti udah digagak Tuhan, dilepas ke hari tubuh sidak ti nemu buruk. Lalu boleh lepas ti bermulia, ti endang gi bala anak Tuhan. Kita nemu semua utai ti digagak Tuhan berdemuh magang, nak ke diri pedis nyentuk ngagai dia tu. Baka induk keradai dekat beranak. Lalu ukai seminatnya aja. Tang kita empu keterubah diberi Roh Kudus, megak berdemuh dalam hati kita, ganti diri diirunya di anak, reti ya tubuh kita ditebus. Kita diselamat ke laban pengadang. Utai ti dikumbai pengadang ya, utai ti dipedak kita. Laban siapa ngadang ke utai ti udah dipedak ya? Tang anti kita ngadang ke utai ti apin dipedak kita nganti ya ngau ati ti liat. Tu jakut Tuhan. Shalom. Baca ti kedua tu diambil dari Pemandang 2 ayat 8 ngagai 11. Pesan ngagai Smyrna. Tulis ketu ngagai malaikat Elkisia di Smyrna. Tu jago Arya tipun ngau pengujung. Kau udah mati lalu udah angkat hidup baru. Aku nemu penusah Nuan ngau penyerantak Nuan, tang Nuan kaya. Aku nemu orang kengumbai diri orang Judah, tang ukai kebejai Nuan. Sidanya balai gempuruk sitan. Anang takut ke pemerintah ti baru dekat ditat ke Nuan. Aku madah ngagai Nuan. Sitan baru dekat muais kedak bala kita ngagai rumah jil. Ngambil ke kita diuji. Lalu kita dekat kena perintah 10 hari. Kita ndak tahu ndak tetap hati datai ke mati. Lalu aku dekat beri kita mahkota penghidup. Awak ke orang kebisi pendiang hingga ke jago ti disebut Roh Kudus ngagai semua Elkisia. Orang kemenang ndak kena laban pemati ti kedua. Tu jago Tuhan. Selamat pagi saudara dan saudari dan shalom. Sila merujuk kepada kebacaan perjanjian baru daripada kitab Wahyu bab 2. Topik kita pada pagi ini adalah menderita untuk Yesus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di syurga, kami bersyukur kepada Engkau bahawa Engkau melihat dan mengetahui keadaan kami dan menjaga kami. Membolehkan saya berkumpul dengan setia dari firman-Mu dan sila mengasah hati kami supaya kami jangan takut menderita untuk Kristus. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Penganiayaan adalah realiti bagi ramai Kristian di dunia kita. Adalah biasa di negara Nigeria, di mana pengebom berani mati menyerang gereja. Atau di negara Korea Utara, di mana orang Kristian dipenjarakan, dibunuh, dan dihantar ke kamp buruh.
atau negara Afghanistan, Syria dan Iran di mana memeluk agama Kristian sering dijatuhi hukuman mati. Tetapi kita tahu bahawa juga adalah kemungkinan penganiayaan di sini. Juga penculikan Pastor Raymond Cole masih ada dalam ingatan kita baru-baru ini. Masih ada undang-undang yang melarang orang tertentu memeluk agama lain. Dan yang melarang orang Kristian menggunakan kata-kata tertentu dalam penyembahan dan tulisan mereka. Kadang-kadang orang Kristian dilayan sebagai warga negara kelas kedua. Bagi kebanyakan kita tidak mengalami penganiayaan serius pada masa ini. Tetapi kemungkinan kita takut bahawa kita akan menderita pada masa depan. Terutamanya apabila kita melihat bagaimana kaum dan agama memecah belakan negara kita. Apakah yang Yesus katakan kepada orang Kristian yang menghadapi ancaman seperti ini? Ini adalah minggu kedua kita akan belajar 7 surat yang Yesus tuliskan kepada gereja-gereja di dalam kitab Wahyu. Minggu lalu gereja di Ephesus berada dalam bencana. Yesus tidak senang hati dengan mereka. Tetapi hari ini kita membaca surat Yesus kepada gereja di kota Smyrna. Sebuah gereja di tengah-tengah masa penganiayaan. Sudah tentu nombor 7 adalah penting dalam kitab Wahyu. Di sini kita mempunyai 7 pucuk surat kepada 7 gereja. Kemudian kita ada 7 sebuah meterai. Dan kemudian 7 buah trumpet. Dan 7 buah bencana. Dan sebagainya. Number 7, number 7, melambangkan kelengkapan. Jadi walaupun Rasul Yohanes memang diberi pesan ini untuk gereja di Smyrna, 7 gereja ini juga mewakili semua gereja dan kesyukuran yang dihadapi oleh mereka pada masa berbeza. Oleh itu, surat ini juga adalah sepucuk surat kepada kita untuk mendorong kita di tengah-tengah masa penganiayaan dan mempersiapkan kita untuk masa depan yang mungkin termasuk penganiayaan. Kota Smyrna adalah sebuah kota yang bangga dan indah, tidak jauh dari kota Ephesus yang mempunyai pelabuhan indah yang maju dengan perdagangan. Kota itu adalah tanah jajahan Rom yang mengaku sebagai tempat kelahiran penyair terkenal Homer. Yang mempunyai stadium, perpustakaan, teater awam dan kuil Kaisar Tiberius. Ia juga tempat di mana salah satu paling terkenal mati syahid dalam gereja awal, yaitu mati syahid Uskup Polycarp kerana penolakannya untuk mengakui Kaisar adalah Tuhan. Surat itu bermula pada ayat 8. Yesus berkata, "Tulislah surat ini kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah perkabaran daripada Dia yang awal dan yang penghujung, yang sudah mati dan hidup semula." Huraian tentang Kristus ini mengingatkan kita akan keterangan dalam bab 1. Dalam bab 1 kita baca, Yesus berkata, "Jangan takut. Akulah yang awal dan yang penghujung. Akulah Dia yang hidup. Aku sudah mati. Tetapi lihatlah aku hidup selama-lamanya." Inilah peringatan bahawa Kristus adalah Tuhan yang dibangkitkan
dan yang memerintah. Yesus adalah yang awal dan yang penghujung. Kekal dalam sifatnya. Yesus hidup selama-lamanya. Yesus mati di kayu salib, tetapi Allah Bapa membangkitkan Yesus dari kematian. Dan sekarang Yesus duduk di sebelah kanan Allah di syurga, di mana dia akan memerintah selama-lamanya. Penerangan ini sangat sesuai untuk kota Smyrna. Kerana kota itu adalah sebuah kota yang dihancur pada tahun 580 sebelum Masihi, tetapi dibina semula pada tahun 290 sebelum Masihi. Penerangan ini juga akan mengalahkan gereja yang menderita itu sebelum mereka menghadapi penganiayaan yang lebih teruk. Surat ini berasal dari Raja yang bangkit, yang memerintah, yang memegang gereja itu di tangannya, dan yang memberi harapan kepada umatnya bahawa sepertinya mereka akan juga dibangkitkan. Kristus yang dibangkitkan dan memerintah ini berkata kepada gereja ini, ayat 9, Aku mengetahui. Aku mengetahui. Yesus berkata kepada orang Kristen yang menderita di negeri Nigeria, Korea Utara, Syria, dan kepada kita, aku mengetahui. Aku mengetahui kesusahan kamu. Aku tahu bahawa kamu miskin, tetapi sebenarnya kamu kaya. Aku mengetahui fitnah yang melimpahkan kepada kamu oleh orang yang mengaku diri mereka Yahudi padahal bukan. Mereka dikuasai oleh iblis. Gereja di kota Smyrna ini dianiaya dan miskin. Perkataan miskin dalam bahasa Yunani bermaksud keadaan mereka sangat teruk. Mereka tidak memiliki apa-apa. Pada masa itu agama Kristen dilarang. Jadi mungkin harta benda mereka telah disita atau mereka dikecualikan daripada perdagangan. Mungkin mereka mengalami keganasan. Kita tidak tahu. Tetapi kita tahu penderita mereka pasti sangat teruk. Kita diberitahu bahawa orang Yahudi ada kaitan dengannya. Mereka memfitnah orang Kristen. Mungkin mereka berbicara menentang orang Kristen kepada pihak berkuasa Rom. Seperti yang kita lihat berkali-kali dalam buku Kisah Para Rasul. Mungkin orang Yahudi itu meminggirkan dan menolak orang Kristen. Apa sahaja yang mereka lakukan, Yesus mempunyai kata-kata yang kuat untuk orang Yahudi ini. Mereka bukan Yahudi yang sebenar. Kerana mereka telah menolak Yesus dan menentang orang Kristen. Sebaliknya mereka dikuasai oleh iblis. Penentang besar umat Allah. Di tempat lain dalam Alkitab kita diberitahu bahawa menjadi orang Yahudi bukan hanya mengenai keturunan anda. Dalam buku Yohanes bab 8, Yesus menuduh orang Yahudi sebagai anak syaitan. Kerana mereka berusaha untuk membunuh Yesus dan menentang kebenaran yang dikatakan oleh Yesus. Juga dalam buku Roma bab 2, Rasul Paulus menulis, siapakah orang Yahudi sejati yang betul-betul bersunat? Mereka bukanlah orang yang pada nama sahaja orang Yahudi dan yang bersunat secara lahir sahaja. Sebaliknya, orang Yahudi sejati adalah orang yang berjiwa Yahudi dan hati mereka bersunat. Pokoknya adalah ini. Apa yang lebih penting
bukan apa yang Anda berkata, tetapi bagaimana Anda hidup. Sama juga untuk orang Kristen. Apa yang menjadikan Anda orang Kristen bukan dibesarkan dalam keluarga Kristen atau mempunyai kad pengenalan dengan agama Kristen ditulis di sana. Apa yang akan menunjukkan Anda adalah seorang Kristen yang sejati adalah apa yang di dalam hati Anda. Dan bagaimana Anda memperlakukan Yesus dan memperlakukan umat Tuhan. Yesus dapat membezakan antara beragama luar dan melayani dia dari hati. Oleh itu, berhati-hatilah dengan melihat agama Kristen hanya sebagai tugas. Yesus mahu kita mengasihi dia dari hati kita. Dan dia tahu kalau kita tidak. Sebagai Kristen kita juga sering menderita kerana orang beragama yang menganggap bahawa mereka melayani Tuhan tetapi mereka tidak. Sebagai Kristen kita mungkin difitnah kerana perkara jahat dan tidak benar diberkatakan tentang kita. Kita juga mungkin dapat mengalami kebebasan dibatasi atau diberitahu bahawa kita tidak boleh menggunakan kata-kata tertentu atau dirugikan kerana kita tidak mengikut agama yang lain. Tetapi Yesus berkata kepada kita, "Aku mengetahui penderitaan kamu." Yesus melihat. Yesus berkuasa atas keadaan kita. Dan Yesus memegang kita di tangannya. Kerja iblis sudah pasti tidak dapat melemahkan pemerintahan Kristus. Itu sangat penting untuk diingat. Kerana seringkali ketika kita menghadapi kesulitan atau tantangan dalam kehidupan kita, kita tergoda untuk berfikir bahawa Yesus tidak ada di sana atau Yesus tidak peduli. Kita mungkin tergoda untuk memikirkan seperti ini sekarang semasa wabak ini. Sementara wabak COVID-19 berterus dan ekonomi kita runtuh dan kita menghadapi kehilangan pekerjaan atau kesepian atau perasingan, kita mungkin bermula fikir bahawa Yesus tidak jaga kita. Tetapi Kristus yang kita layani adalah berkuasa. Dia mengetahui penderitaan kita. Dia berkuasa atas penderitaan kita. Dan dia betul-betul menjaga kita. Sekalipun kita sedang dalam peperangan rohani. Dan kita mesti menderita. Kita tahu. Pada akhirnya Yesus akan menang. Begitu juga umatnya yang percaya kepadanya akan menang. Oleh itu dalam ayat 9 Yesus mengingatkan kita bahawa tidak kira kemiskinan atau penganiayaan yang mungkin kita hadapi. Kita sebenarnya kaya. Kita mempunyai kekayaan rohani. Harta kurun di syurga yang tidak boleh dicuri atau hilang. Kita mempunyai tempat di kerajaan Allah yang kekal. Walaupun kita akan mati, kita tahu bahawa seperti Kristus, kita akan dibangkitkan semula. Oleh itu kita tidak putus asa. Walaupun kita menderita. Kerana Yesus tahu penderitaan kita.
kita tiba di perkara yang ketiga. Galakan untuk jangan takut. Yesus memberi dorongan kepada umatnya yang menderita. Ayat 10. Yesus berkata, "Janganlah takut akan penderitaan yang tidak lama lagi akan kamu alami." Yesus memperingatkan bahawa penganiayaan yang lebih teruk masih belum berlaku. Seringkali kemungkinan penganiayaan di masa depan lebih menakutkan daripada mengalami penderitaan sekarang. Oleh itu, orang Kristian yang hidup dalam masyarakat yang bermusuhan sering tergoda untuk bersembunyi. Kita merasakan kita mesti menapis diri. Kita tidak mahu memberitahu orang lain bahawa kita percaya kepada Yesus. Atau kita tidak berkongsi iman kita. Atau kita tidak menulis artikel kita kerana apa yang mungkin berlaku kepada kita. Itulah sudah pasti keadaan di Malaysia pada sekarang. Begitu ramai orang Kristian khawatir akan masa depan. Ini merupakan salah satu sebab begitu ramai orang Kristian di Malaysia berusaha untuk berhijrah ke luar negeri. Tetapi Yesus berkata dalam ayat 10, "Janganlah takut akan penderitaan yang tidak lama lagi akan kamu alami." Itu adalah sesuatu yang luar biasa untuk berkata kepada orang Kristian yang menderita. Tetapi Yesus memberi amaran bahawa yang paling teruk masih belum datang. Ayat 10, "Ketahuilah, iblis akan menguji kamu. Dia akan memasukkan beberapa orang daripada kamu ke dalam penjara. Kamu akan mengalami penderitaan selama 10 hari. Hendaklah kamu setia kepadaku sampai mati, dan aku akan menganiaya kamu hidup sejati dan kekal sebagai hadiah kemenangan." Sekali lagi kita perhatikan, serangan terhadap orang Kristian adalah kerja iblis. Terdapat pertempuran rohani yang sedang kita hadapi. Di dunia ini kita selalu menghadapi serangan iblis yang mahu kita berpaling dari Yesus untuk melayani syaitan, iblis. Yesus memanggil penganiayaan sebagai masa ujian. Dan sebenarnya apabila kita selesa dan semuanya berjalan lancar, sangat mudah untuk menjadi orang Kristian. Tetapi apabila menjadi seorang Kristian akan menyukakan hidup, apabila anda akan difitnah, dirugikan, dipenjarakan ataupun dibunuh, penderitaan itu akan menguji jika iman anda sejati atau tidak. Sama ada anda benar-benar melayani Yesus atau tidak. Kawan-kawan, sekarang adalah agak selamat mengikut Yesus di Malaysia berbanding dengan banyak negara lain. Kita dapat berkumpul tanpa takut bahawa kita akan ditangkap atau dibunuh. Tetapi suatu hari, apa yang kita takut mungkin akan menjadi realiti. Mungkin akan menjadi lebih sukar dan lebih berisiko untuk mengikut Yesus di Malaysia. Adakah anda bersedia untuk hari seperti itu? Apa yang akan anda lakukan sekiranya anda diberitahu bahawa anda akan menghilang pekerjaan anda jika anda masih mengikut Yesus? Apa yang akan anda lakukan sekiranya anda diberitahu bahawa jika anda tidak sanggup memeluk agama lain, anda akan dihukum penjara? Adakah anda akan setia kepada Yesus?
Atau adakah keadaan tersebut menunjukkan iman anda palsu? Hanya tradisi keluarga. Kalau anda bertahan dalam masa ujian, bergantung sepenuhnya pada kalau anda percaya Injil adalah benar atau tidak. Adakah Yesus betul-betul satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita? Adakah Yesus betul-betul kini duduk di atas takhta syurga? Adakah syurga dan neraka betul-betul sejati? Sekiranya anda percaya bahawa Injil itu benar, Yesus berkata, jangan takut. Lebih awal saya sebutkan kesyahidan Polycarp, Uskap Smyrna. Polycarp berumur 86 tahun ketika dia meninggal dunia. Semasa dia lebih muda, dia telah duduk di kaki Rasul Yohanes. Dan sudah pasti dia berkali-kali membaca surat ini kepada kota Smyrna. Kematian Polycarp merupakan kemuncak banyak kematian syahid di kota Smyrna sebelumnya. Orang-orang Rom mengumpulkan orang-orang Kristian dan membawa mereka ke stadium untuk dipukul, diseksa dan dibunuh. Baik dilemparkan ke binatang buas ataupun dibakar dengan api. Walaupun sudah begitu tua, Polycarp juga dicari dan ditangkap. Kapten polis cuba meyakinkannya dengan mengatakan, tetapi apa salahnya mengatakan Kaisar adalah Tuhan dan mempersembahkan dupa dan sebagainya untuk diselamatkan. Polycarp berdiam diri pada awalnya dan kemudian menjawab, saya tidak akan melakukan apa yang anda nasihatkan kepada saya. Oleh itu mereka membawanya ke dalam stadium itu. Prokonsul sekali lagi berusaha meyakinkan Polycarp dan berkata, hormati usia anda. Bersumpah dengan patung Kaisar. Ubah fikiran anda dan katakan, jauhilah orang Kristian. Sumpah dan saya akan membebaskan anda. Makikan Kristus. Dan Polycarp menjawab, 86 tahun saya melayani Kristus dan dia tidak pernah buat salah kepada saya. Bagaimana saya akan mengkufuri raja saya yang telah menyelamatkan saya? Prokonsul tersebut menjawab, saya mempunyai binatang liar. Aku akan membuangkan kamu kepada mereka, kecuali kamu berubah fikiran. Sekiranya kamu mencela binatang liar, aku akan membuatmu dibakar oleh api, kecuali kamu bertaubat. Tetapi Polycarp berkata, Anda mengancam api yang menyala selama 1 jam, dan dalam berapa saat akan dipadamkan. Kerana kamu tidak mengetahui api penghakiman kelak dan hukuman kekal yang disediakan untuk orang jahat. Tetapi mengapa anda menunggu? Datanglah, lakukan seperti yang anda mahukan. Jadi Polycarp dibakar dan mati pada 22 Februari 156. Kisah Polycarp memberi inspirasi dan juga cabaran kepada kita. Adakah kita mempunyai keyakinan yang sama dengan Polycarp bahawa Injil benar? Adakah kita bersedia untuk tetap setia kepada Yesus sehingga mati?
Yesus memberi 2 galakan kepada kita untuk mempertimbangkan prospek penganiayaan dalam masa depan. Inilah perkara keempat, ganjaran kita. Galakan pertama adalah bahawa penganiayaan adalah terhad. Gereja di kota Smyrna diberitahu bahawa penganiayaan mereka akan berlangsung sepanjang 10 hari sahaja. Nombor dalam buku Wahyu biasanya simbolik. Nombor 7 mewakili kelengkapan. Nombor 6 mewakili ketidaklengkapan. Ada 12 suku Israel dan 12 rasul. Mungkin nombor 10 merujuk kepada Nabi Daniel bab 1 di mana mereka diuji 10 hari. Tetapi nombor 10 mungkin mewakili masa yang lama tetapi terhad. Keadaan kita mungkin bertambah buruk, tetapi keadaan itu tidak akan berterusan selamanya. Penderitaan kita akan berakhir pada satu hari. Yang kedua, kita diingatkan bahawa ada pahala abadi bagi mereka yang tetap setia kepada Yesus. Ayat 10. Hendaklah kamu setia kepadaku sampai mati, dan aku akan mengaruniai kamu hidup sejati dan kekal sebagai hadiah kemenangan. Bagi orang Kristian, kematian bukanlah akhir. Pada akhir perlumbaan hidupan adalah mahkota pemenang. Kehidupan kekal bersama-sama dengan Kristus dan ciptaan baru. Ini bukan perkataan kosong. Mereka diucapkan oleh Yesus sendiri yang hidup dan yang mati dan yang hidup semula sampai selama-lamanya. Kata-kata tersebut berkata oleh Yesus yang dianiaya di kayu salib, tetapi dinobatkan sebagai Raja Syurga. Jadi jangan takut. Jangan takut. Tetapkan setia sampai mati. Yesus menyimpulkan dalam ayat 11. Jika kamu bertelinga, dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Roh Allah kepada jemaah. Mereka yang menang tidak akan mengalami derita kematian kedua. Kematian pertama adalah kematian fizikal. Kita semua akan mati. Tapi kematian kedua adalah kematian kekal di neraka. Kematian kedua ini tidak bermaksud kita berhenti wujud. Ini bermaksud azab sedar yang kekal dalam api neraka. Kami membaca dalam kitab Wahyu 21. Tetapi pengecut, pengkhianat, orang yang melakukan perbuatan cabul, pembunuh, orang yang lucu, orang yang mengamalkan ilmu gaib, penyembah berhala, dan semua pendusta akan dibuang ke dalam lautan api dan belerang yang bernyala-nyala, yaitu kematian tahap kedua. Apa yang akan berlaku kepada kita selama-lamanya jauh lebih penting daripada apa yang mungkin berlaku kepada kita dalam kehidupan ini. Api neraka jauh lebih menakutkan daripada api pengakingan dalam zaman ini. Polikarp tidak bodoh untuk memilih
kesetiaan kepada Kristus. Walaupun itu bermaksud dia mesti dibakar oleh api sekarang. Dan ya sama untuk kita. Tidak kira apa kos mesti ditanggung oleh kita untuk tetap setia kepada Kristus. Ia akan berbaloi. Karena kalau kita tetap setia, kita akan diselamatkan dan tidak akan mengalami api kematian kedua. Pertanyaan untuk kita pada pagi ini adalah, adakah kita akan dengar apa yang dikatakan oleh Roh Allah kepada kita? Kalau Anda belum percaya kepada Yesus, saya mahu kamu faham bagaimana Anda memperlakukan Yesus lebih penting daripada semua perkara dalam kehidupan ini. Mungkin jadikan sangat sukar untuk Anda mengikut Yesus. Tetapi adakah Anda sanggup menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat Anda? Ini akan menjadi keputusan terbaik yang pernah Anda buat kerana kamu akan diselamatkan dan beroleh kehidupan kekal. Dan jika Anda telah percaya kepada Yesus, marilah kita terus berdoa untuk saudara-saudari kita yang menderita untuk Kristus. Dan marilah kita berdoa untuk diri kita sendiri, bahawa kita dapat tetap setia sehingga mati, sehingga kita beroleh kehidupan kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di syurga, kami mengucap bersyukur kepada Engkau kerana mengetahui penderitaan kita. Terima kasih bahawa Yesus telah mati dan bangkit semula untuk memberi harapan kepada kita ketika kami mengalami penderitaan. Kami berdoa untuk orang Kristen yang sekarang menderita untuk Kristus. Kami berdoa bahawa mereka dapat mengingati kematian dan kebangkitan Yesus dan tetap setia hingga akhir kehidupan mereka. Dan kami berdoa untuk diri kami sendiri bahawa kami tidak takut apa yang akan datang, tetapi tetap memerhatikan hadiah hidup kekal dan terus mempercayai Yesus sehingga akhir kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari
sama macam batang pengharap kita orang Kristian. Kami harap ke Tuhan tiptara siku aja tiapai ti hidup kuasa tinggal surga ngau bumi. Ngau semua tai ti dipedok, ngau semua tai tidak dipedok. Kami harap ke Tuhan siku aja Yesus Kristus anak tunggal Tuhan tindang sama bisi ngau Tuhan kenyau hari mula ya kuliah. Tuhan tidak tai hari Tuhan, penampak tidak tai hari penampak. Tara benar tidak tai hari tara benar. Ia diperanak, ia ukai digagak. Ia nang sama sebakang ngau apai. Mulia ia semua tai digagak. Ia nurun dari surga ketegal kita leban ke nebus kita manusia. Oleh kuasa Roh Kudus ia diada ke Maria darah suci lalu jadi manusia. Tegal kita ia diregang diletak Pontius Pilatus yang merinsak mati lalu dikubur. Hari ketiga yang angkat hidup baru ngamat kejaku dalam surat Tuhan kuliah. Ia pulai ke surga lalu duduk hari puak kanan apai. Ia dekat datai baru ngau mulia, dekat milia orang timana ngau tijai. Sampal tegi hidup ngau sudah mati, lalu perintah ia dekat meruan belama-lama. Kami harap ke Roh Kudus di Tuhan timrit hidup. Ia datai hari apai ngau anak. Ia sama sebaka ngau apai ngau anak. Sama disembah lalu dikemesai. Ia dah jaku berseruan ke sidak Nabi. Kami harap ke Siti Eklesia aja, ti Kudus, ti Katolika, ti pepun dari sidak Rasul. Kami ngaku Siti Baptisa dikena ngampun dosa. Kami nganti mengangkat orang sudah mati, ngapu hidup timruan dalam dunia tika datai. Amin. Aram kita bersampi. Tuhan terima doa berkuasa supaya kami di surga. Tuhan udah bersemaya dekat dengan ke semua sampai kami, ti anak-anak Nuan, ti pinta kami ngau penuh pengharap. Kami berterima kasih lalu bersyukur ke Nuan tu dan beri berkat melantang sebut baru setangayan ke pengasihan Nuan dalam penghidup kami. Terima kasih ke jaku aja Nuan tu dah baik Reverend Tim Nicole tadi Tuhan. Nuan tu dah ngena bala pembelan Nuan lalu nepuk jaku aja Nuan badilah semua sida. Awak ke jaku Nuannya terus nyadi kelalau kami, awak ke kami tiarap ke Nuan Tuhan terus neladan Nuan. Awak ke jaku Nuannya oleh dikunci kami ngau orang bukai lalu merik penampak. Ti nak nemu padam ngagai orang bukai lalu ngagai kami juga. Tuhan ti penuh mulia kering ke bishop kami, semua ketua eklesia tu dah dipilih Nuan bertuai ke Kristus. Awak ke semua orang tahu dia dalam pembenar maupun rindu Nuan, lalu mandang kemuliaan Nuan bak dunia tu. Kami terus bersampi ke menua kami Malaysia, ke orang ti megai perintah kuasa menua yang di Pertuan Agong, Perdana Menteri ngau kabinetnya, ketua-ketua ti bukai megak ia ke dalam ofis perintah atau ke swasta. Awak ke semua sidak tuk seruran mengerja pengawak ti nak bercipiang, nak berbagi hati dengan semua bangsa atau ke pengarap. Awak ke menua kami Malaysia terus diperintah nak jalan melurus tak pemendar. Ngambil ke semua mensia atau berbahasa kepangan diri lalu ngerja semua utai terkulai ke pelikun ti meruan belamaya. Kami bersampi awak ke menua kami terus mansang dalam ekonomi nikit ngagai tikas tinggi agi. Awak ke orang ti kurang pemistik nak ngasai penyeranta dalam penghidup sida. Kami terus bersampi minta pengasihan Tuhan gerai kami menua kami Malaysia tu kelebih lagi Sabah dan Tuhan hari penyakit coronavirus tiagi ngekai bak menua kami. Tuhan ngau penuh pengharap, ngau penuh pengadang kami nyerah ke samping kami. Betas habis selengis igit penyakit Tuhan ngambil hari menua kami ngambil ke kami nak takut serta nak irawati ngerja pengawak kami lalu nak nekul pemansang menua kami kelebih lagi dalam ekonomi menua kami bersampi awak ke semua rakyat Malaysia oleh nite ke SOP itu sudah diatur perintah menua kami lalu sama-sama bersawut bergempuang baik ke rakyat biasa atau ke orang tipe pangkat ahli politik megah anak melanggar atau SOP itu sudah ditetapkan. Ya Tuhan, kami terus bersampi awak ke semua frontliner terlibat dengan memutar ke penyakit coronavirus tu Tuhan, terus dilindung. Nuan nak ngira bidang kuasa terpegai sidak ya, ti pepanggat tahu kanda. Irik sidak Tuhan ngau penuh dalam awak ke sidak dipemudahkan dalam kerja sidak ya. Tuhan, kami bersampi awak ke berkat Nuan, selamat Nuan terus menyertai sidak ya, lebos sidak ya berjalai ngawak sidak ya. Kami terus ninggit ke samping kami Tuhan kepala anak-anak kami tiba universiti, anak-anak ti benung nada bersekolah jam ke detu. Awak ke sidak Tuhan terus rancang hati belajar nak cara ti udah ada tetap ke pengajar sidak ya. Tajapan manyu penekor dalam cara sidak ya belajar. Lalu bersampai awak ke bala pendai seruran mata lalu ngajar awak ke sidak ya. Nak ngerja utai tersalah rijar Nuan.
Kami megap sampai ke belah anak kami tikak persa SPM, STPM. Tuhan, irik kami Roh Kudus nuan kesidak awak kesidak lihat hati, nak irau, nak putus asa, ketegal maya penguji, lebo sidak bersekolah, lebo sidak belajar bab maya penyakit coronavirus tu. Awak sidak tu terus fokus ngagai pelajar sidak ya. Awak ke apa indai sidak ya terus merangsang sidak ya megap Tuhan. Tuhan nuan mi doktor kami nyerah ke bala kami ti sakit dalam ibu nuan kelebih hage sidak ti bisik kena rampik penyakit coronavirus Tuhan. Dalam nama anak nuan Yesus Kristus gerai kami sidak tu. Awak kesidak boleh bersasi ke nuan tu dah gerai kesidak. Tuhan Yesus ti Tuhan kami, ampun semua penyalah serta dosa tu dah degagak kami. Suci kami ngau darah nuan ti kudus. Awak ke kami terus berserakup ngerja pengawak nuan dalam hireng kudus nuan. Nya alai ngau andalati kami ngau semua orang ti tuci meri diri sampal ngau orang Kristen ti bukai ke dalam gerindok nuan. Apa te kasih sambut sembiang kami ketegal anak nuan Yesus Kristus ti penebus kami. Amin. Sembiang pengesalati laban Tuhan rindu ke kita manusia, ya meri anak tunggal, ya Yesus Kristus hidup ke kita dari dosa. Ya nyadi seruan kita dalam surga, lalu mai kita so penghidup timruan belama. Aram kita ngaku dosa kita dalam pengarap serta ngesalati. Lalu ngati timutus tetap ngintu pesan Tuhan apai. Lalu gulai dia dalam pengerindu ngau mayak ngau semua orang. Semua Tuhan tip madu kuasa apai kami ti di surga. Kami udah berdosa ngelaban nuan engkau diri sama diri dalam peragam, dalam jaku, dalam kerja. Ulih hati tindak ibuah, ulih penglemi, ulih hati tindak dekat ngerja ya. Kami amat ngesal hati ke semua dosa ti udah digagak kami. Tegal anak nuan Yesus Kristus ti mati ke kami. Ampun semua dosa kami ti udah. Lalu sawup kami betuai ke nuan gaulah badas. Awak keng mesai ke nama nuan. Amin. Laban penebus kita udah ngajak kita nya alai kita nyebut. Apa kami di surga. Kudus me nama nuan. Datai meh perintah nuan, jadi meh penekanan, bakal dalam surga, bukannya dalam bumi. Berikan kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami, bakal kami ngampun orang ti salah ngelaban kami. Itu kami hari penguji, lepas ke kami hari penyai. Laban nuan ti bupu perintah, ngau kuasa, ngau mulia, datai ke belama-lamaya. Amin. Kita datai ngagai penghujung servis kita bakal ke pagi itu. Terubah, terima kasih ngagai Reverend Tim, terima kasih Reverend Tim karena telah membawa firman Tuhan kepada kita semua ministry band, dan kita percaya Roh Kudus telah menggerakkan hati semua pendengar, semua yang terlibat dengan servis pada pagi ini. Ya, cukup pada kita keterubah. Nya ingat tajapun kita bersemayang secara online. Jadi ingat pemberi hari Minggu kita ngumpul pemberi hari Minggu kita nge-flash kita. Ya, ingatnya lepas maya kita semayang nila udah boleh buka gereja kita berinya ngagai gereja baru, ya. Lalu penghujungnya aram kita terima berkat didatai hari Tuhan. Yahweh Trinity ti Kudus ngasuh kita kering dalam pengarap ngau pengrindu. Ngota kita hari semua utai lalu ngering kita dalam pemendal ngau selamat. Lalu berkat Yahweh ti manu berkuasa apai anak Roh Kudus, dia mau kita, meruan mau kita hari-hari. Amin. Mulai kita dalam selamat, rindu, lalu bertuai ke Yahweh. Dalam nama Kristus. Amin.